Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua murid. Baik, hari ini kita akan sambung lagi perjalanan kita pada hari ini dengan subjek pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan dalam bab pendidikan kesihatan, iaitu bab penyakit. Okey? Penyakit. Penyakit, unit ke-6, penyakit. Okey, pengenalan. AIDS ialah penyakit yang disebabkan oleh virus kurang daya tahan manusia, iaitu Human Immunodeficiency Virus, yang melumpuhkan keupayaan semulajadi badan dalam melawan penyakit. Okey. Dengan lumpuhnya keupayaan ini, seseorang individu yang dijangkiti HIV, iaitu Human Immunodeficiency Virus, akan terdedah kepada semua jenis kuman termasuk yang tidak membahayakan. Selain itu, pesakit juga mungkin terdedah kepada beberapa jenis barah yang biasanya jarang berlaku. HIV ini membunuh sel pembantu T yang penting dalam sistem imunisasi tubuh. Tanpa sel pembantu T ini, sistem imunisasi tubuh tidak dapat berfungsi dengan sempurna. Seorang yang dijangkiti HIV ini mungkin tidak menunjukkan sebarang simptom atau gejala untuk bertahun-tahun. Tetapi sekiranya tidak dirawat, bilangan sel pembantu T akan semakin berkurangan sehingga tahap kritikal. Pada masa inilah simptom-simptom penyakit AIDS akan menular. Okey. Baik murid-murid, apakah itu HIV? Human Immunodeficiency Virus iaitu sejenis virus yang melemahkan sistem pertahanan badan untuk melawan penyakit. HIV menyebabkan AIDS. Okey, HIV ni menyebabkan AIDS. Okey, apa pula itu AIDS? AIDS itu Acquired Immunodeficiency Syndrome, atau penyakit yang dihadapi apabila HIV melemahkan sistem pertahanan badan melawan penyakit. Sistem pertahanan badan yang lemah mungkin akan menyebabkan penyakit yang serius dan mengakibatkan kematian. Okey. Apakah beza antara HIV dan AIDS? Kita tengok Okey, HIV ialah virus yang menyebabkan penyakit AIDS. HIV adalah penyakit HIV ialah virus yang menyebabkan penyakit AIDS. Walaupun HIV menyebabkan AIDS, seseorang itu boleh menjadi pembawa HIV bertahun-tahun sebelum mendapat AIDS. So, dia bukan nak kata siapa yang ada siapa yang ada AIDS mesti ada HIV. Siapa yang ada HIV mesti ada AIDS. Tak boleh kata macam tu. Tapi majoritinya HIV ni adalah virus yang menyebabkan AIDS. Okey faham Okey. Kita tengok poin seterusnya. Cegah sebelum padah. Okey, bagaimanakah seorang itu dijangkiti HIV? Okey, yang pertama, perhubungan seks tanpa perlindungan. Apa maksud dia? Adakah membuat seks kena ada bodyguard kat luar bilik? Bukan. Perhubungan seks tanpa perlindungan ni adalah tidak mengamalkan seks yang selamat dengan benda-benda yang safety, iaitu contohnya kondom. Contoh yang sedekat yang senang faham, kondom. Okey, seterusnya berkongsi jarum suntikan yang tercemar dengan HIV. Ni biasanya yang penagih-penagih dadah ni senang kena lah, sebab dia kadang nak jimat duit, dia pakai jarum yang sama dengan kawan dia. Dia tak tahu pula kawan dia ada HIV atau AIDS, so berjangkit. Okey, itu salah satu cara lah. Menyusu daripada seorang ibu pembawa HIV. Kadang anak baru lahir, maknya ada HIV. So, bila berikan susu pada anaknya, anak pun berjangkit juga penyakit HIV tersebut. Okey? Melalui pemindahan darah yang tercemar dengan HIV. Kadang nak derma darah semua ni pun kena check dulu. Mesti kena periksa dulu darah tu ada apa-apa, kita ada penyakit ke apa-apa ke tak. So, penting kita nak menderma kepada orang lain nak pakai lama. So, jangan ada apa-apa kekurangan lah kan. Okey, penggunaan peralatan pembedahan yang tercemar. Ini bahagian kedoktoran.
Kalau kata doktor tu tahu yang ni tak boleh pakai, mana yang boleh pakai, so kena asingkan, dan mana yang tak boleh pakai tu lupuskan lah. Kan? Okay. Pemindahan organ. Pemindahan organ daripada pesakit HIV, yang pengidap HIV, pengidap AIDS, so akan berjangkit lah. Okay, last kali daripada ibu yang dijangkiti HIV kepada janin. Masa mengandung, kena ibunya kena HIV, anak dalam kandungan tu, janin tu, berkemungkinan ni salah satu cara boleh kena HIV. Okey. Kita tengok proses penjangkitan. Peringkat awal jangkitan, HIV menyerang sel-sel badan dan beraplikasi sebelum sistem imun bertindak balas. Pesakit mungkin berasa seperti diserang selsema. Ni tanda-tanda dia lah. Proses tindak balas. Sistem imun badan mula bertindak balas terhadap virus. Walaupun tidak dah berasa sebarang perubahan, badan sedang melawan virus ini dengan penghasilan antibodi. Peringkat ini ialah perubahan daripada HIV negatif kepada HIV positif. Jangkitan asimptomatik. Pesakit tiada simptom jangkitan. Pesakit tetap membawa HIV dan virus ini sedang merosakkan sistem badan walaupun tidak berasa apa-apa. Seterusnya, jangkitan simptomatik. Peringkat jangkitan yang mana anda menunjukkan simptom jangkitan seperti jangkitan radang paru-paru. Peringkat penyakit AIDS. Pesakit didiagnosis sebagai pengidap AIDS apabila mempunyai pelbagai simptom dan jangkitan. Ujian perlu dijalankan untuk mengesahkan penyakit AIDS. Itulah dia peringkat-peringkat untuk mengenali penyakit AIDS ataupun HIV semua. Kaedah pencegahan. Kaedah pencegahan tidak melakukan perhubungan seks sebelum berkahwin. Kalau boleh jangan mengamalkan seks bebas lah. Jangan melakukan hubungan seks secara rambang. Lagi, tidak berlaku curang bagi pasangan suami isteri. Kalau dah kahwin, isteri tu dah halal untuk lelaki, lelaki pun dah halal untuk isteri. So bolehlah buat apa saja secara terbuka, asalkan dengan pasangan suami isteri sendiri. Berpegang pada ajaran agama. Kadang-kadang kita tak ingat tak ingat agama, tak ingat Tuhan pun boleh menyebabkan kita pergi kepada perkara yang negatif, seperti melakukan seks yang tidak berlandaskan agama Islam, agama masing-masing lah. Jauhi dadah dan tidak berkongsi jarum suntikan. Dadah pun dah salah dah. Ini pula dia pergi kongsi jarum tu, lagi dah salah. Memang berisiko tinggi dan berbahaya sangat-sangat. Pengesanan awal dan langkah rawatan sangat penting. Lebih baik kita detect daripada awal-awal lagi, so kita akan ada dah satu something yang boleh kita berubat ke, cari penawar ke kan, sebab kita dah detect awal-awal. Penting juga jangan simpan-simpan, last-last nak meletup, baru nak pergi. Bahaya. Saring semua simpanan tabung darah. Sentiasa berwaspada dan berjaga-jaga apabila berhadapan dengan situasi yang melibatkan pemindahan darah dan organ. Cek dululah, periksa dulu, baru melakukan. Elakkan daripada berkongsi peralatan peribadi seperti pisau cukur dan berus gigi. Pisau cukur tu kadang kena berhati-hati. Kadang kita punya kulit, kita berus gigi, benda-benda yang pribadi. Fikir sebelum tindak. HIV dan AIDS. Transfusi darah dan prosedur pembedahan yang lain. Pergaulan bebas. Terlibat dengan aktiviti pelacuran. Berkongsi peralatan peribadi. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Tanggapan negatif, tanggapan salah. AIDS kini membawa ancaman yang lebih tinggi kepada kanak-kanak berbanding sebelumnya. Menurut laporan UNICEF 2016, kanak-kanak di bawah umur 15 tahun mewakili 1 daripada 6 kematian yang berkaitan dengan AIDS dan 1 daripada 7 jangkitan HIV yang baru.
Okey, setiap minit pada setiap hari, seorang kanak-kanak di bawah umur 19 tahun meninggal dunia disebabkan oleh penyakit yang berkaitan dengan AIDS. Seorang anak muda berumur antara 15 tahun hingga 24 tahun mendapat jangkitan HIV setiap 15 saat. Manakala 15 juta kanak-kanak di seluruh dunia telah menjadi anak yatim disebabkan oleh AIDS. Okey, gangguan emosi. Sebelum ini kita telah mendedahkan kepada kesan HIV dan AIDS daripada aspek kesihatan. Sekarang mari kita lihat kesannya daripada aspek emosi dan sosial serta ekonomi. Okey, kita pergi satu-satu. Gangguan emosi. Mengalami tekanan perasaan berkemungkinan mendorong mereka untuk melakukan sesuatu yang tidak diingini seperti mencederakan orang lain dan bunuh diri. Okey, kadang kita dah emosi kita tertekan sangat, kita berkemungkinan kita akan bertindak secara liar. Pergi menyakiti orang lain, ataupun kadang kita tak tahan sangat, kita bunuh diri. Okey, malu pada diri dan keluarga. Individu ini akan menjadi buah mulut komuniti tempatan dan ini memalukan diri dan keluarga. Okey, bila dah ada penyakit macam ni, so nama buruk tu akan dapatkan diri sendiri dan juga keluarga lah. Keluarga tak bersalah, tapi keluarga yang menanggung nama tu, nama buruk tu kan. Nak ke? So kita jauhkanlah diri kita daripada perkara-perkara yang tak seperti itu. Okey, diskriminasi dan sekatan dalam pekerjaan bagi individu ini. Bila dah ada penyakit-penyakit macam ni, takut merebak, memang takkan ada majikan yang nak ambil kita sebagai pekerja lah. Walaupun kita ni performance kita sangat high end yang tinggi sekalipun, disebabkan ada penyakit macam ni, so tak boleh dah ambil pekerja. Sebab apa? Sebab kesalahan diri sendiri, tak jaga nafsu dan tak jaga diri. So jagalah diri daripada terjebak kepada perkara-perkara negatif yang boleh mengundang pada penyakit-penyakit yang pelik sebegini. Faham? Okey, stigma masyarakat. Masyarakat beranggapan bahawa individu ini berbahaya dan lalu dipinggirkan. Memang dia akan pulaukan daripada masyarakat lah. Sebab dah bahaya, boleh menjejaskan, penyakit ni boleh merebak kepada orang lain kan. Bahaya, boleh berjangkit. Masyarakat akan beranggapan bahawa individu ini mengamalkan gaya hidup yang tidak bermoral. Dah penyakit tu boleh dapat melalui seks sahaja. So kalau kata dia tak kahwin lagi, maknanya dia dah pernah melakukan seks sebelum kahwin. Kalau kata dah kahwin pun baru dapat penyakit ni, maknanya dia masyarakat akan beranggapan, oh ni selalu curang ni, patut dapat penyakit macam ni. Kan. So tanggapan masyarakat mesti akan pergi ke situ. Okey, ekonomi. Kos sara hidup meningkat, kos perubatan yang tinggi, produktiviti menurun. So kos sara hidup memang akan meningkat lah. Nak beli ubat tu, nak beli ubat ni, kerja tak ada, macam mana nak cari duit? Kos perubatan pun tinggi. So produktiviti pun menurun. Okey, faham semua? Jadi jauhilah perkara-perkara yang negatif seperti seks yang bebas, seks yang kalau kata dah kahwin tu curang. Elakkanlah kalau boleh. Okey. Faham? Baik, begitulah penyampaian saya sebentar tadi berkaitan penyakit. So saya harap apa yang saya sampaikan tadi semoga bermanfaat kepada anda semua. Dan jangan lupa buatlah latihan pengukuhan tu, dan anything boleh mesej saya. Okay?